Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Jadi selamat pagi semua pelajar. Semoga pelajar semua sihat sejahtera dan dipermudahkan segala urusan pelajar. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan belajar tajuk sirah. Kita akan belajar tajuk sirah iaitu pelajaran 22 bidang sirah hijrah detik bersejarah. Okey, pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 157. Okey, objektif pembelajaran yang kita akan capai pada pagi ini, yang tuan sekali menyatakan pelajar dapat menyatakan maksud hijrah. Yang kedua, pelajar dapat menyatakan dua faktor yang mendorong hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tiga, pelajar dapat menyerahkan isi kandungan bai'ah Aqabah 1 dan Aqabah 2. Yang ketiga, pelajar dapat menyatakan kesan peristiwa hijrah. Dan yang keempat, pelajar dapat menyatakan iktibar atau pengajaran daripada peristiwa hijrah. Okey, ini adalah peta Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Pelajar tengok sinilah. Okey. Masuk hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segi bahasa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Anda berpindah dari satu tempat kepada tempat yang lain. Itu dari segi bahasa masuk hijrah. Dari segi istilah, perpindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam daripada Mekah ke Madinah atau Yasrib. Mana dahulu Madinah dia nama dia Yasrib. Tetapi bila Nabi hijrah ke Madinah, maka ke Yasrib, maka ditukar kepada Yasrib kepada Madinah, bana yang munawwarah, bana yang bersinar-sinar. Peristiwa berhijrah ini berlaku pada tahun ke-13 kerasulan. Bila Nabi dilantik Rasul ke-13 kerasulan, maka berlakunya perpindahan berhijrah Nabi kepada kota Mekah ke kota Madinah. Okey, ni antara peta perjalanan hijrah daripada Mekah ke Madinah. Okey. Okey. Pelajar boleh rujuk buku teks Okey, seterusnya peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah yang pertama sekali, umat Islam berhijrah ke Madinah secara beransur-ansur selepas menerima arahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya yang pertama sekali, peristiwa berlakunya hijrah pertama sekali, umat Islam berhijrah ke Madinah secara beransur-ansur, bermakna secara berperingkat-peringkat selepas menerima arahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mereka keluar daripada Mekah secara rahsia supaya tidak diketahui oleh kaum musyrikin Mekah kecuali Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Mana orang-orang Islam dia keluar daripada Mekah ni secara sembunyi atau secara rahsia supaya tidak diketahui oleh kaum musyrikin Mekah kecuali Sayyidina Umar bin Al-Khattab yang mana dia keluar seorang diri. Sehingga Sayyidina Umar berkata kepada kaum musyrik Mekah, sesiapa yang berani menyekat aku untuk berhijrah bersama Rasulullah SAW, tunggulah sehingga isteri jadi balu anak dia kematian bapa. Sehingga orang musyrikin tidak berani untuk menyekat Sayyidina Umar Al-Khattab. Okey, setelah hampir 2 tahun para sahabat beransur berhijrah ke Madinah, barulah Rasulullah SAW berhijrah setelah mendapat isyarat daripada Allah Ta'ala, sehingga Rasulullah mendapat perintah daripada Allah SWT.
Okey, kita tengok ini adalah faktor yang mendorong faktor yang mendorong berlakunya hijrah Rasulullah SAW. Okey. Faktor yang mendorong berlakunya hijrah Rasulullah SAW. Yang pertama, isyarat daripada Allah SWT, dalam surah Al-Anfal ayat 30. Pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 158. Mana Rasulullah berpindah daripada Mekah ke Madinah adalah faktor apa? Faktor perintah atau isyarat daripada Allah Ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat 30. Yang kedua, umat Islam untuk memelihara akidah umat Islam, kerana ramai orang Islam telah dibunuh oleh orang musyrik Mekah. Maka umat Islam mengorbankan tanah air, harta mereka demi menyelamatkan akidah dan tauhid yang berharga. Okey, yang ketiga, penentangan kaum musyrikin Quraisy semakin kuat. Bermakna orang musyrikin Mekah ni melakukan pelbagai penentangan, termasuklah penyiksaan terhadap umat Islam, sehingga ramai umat Islam diseksa. Maka musyrikin Mekah melakukan pelbagai penentangan, termasuklah penyiksaan terhadap umat Islam, sehingga umat Islam semakin lemah. Okey, seterusnya pelawaan penduduk Masyrik, pelawaan penduduk Yasrib, penduduk Madinah. Sekumpulan penduduk Yasrib, penduduk Madinah mempelawa Rasulullah SAW menjadi pemimpin mereka di Madinah. Okey, tengok isi kandungan bai'ah Aqabah yang pertama. Yang pertama sekali, tidak menyekutukan Allah Ta'ala. Mana berlakunya perjanjian Aqabah, perjanjian antara Nabi dan kaum musyrikin dipanggil Aqabah pertama. Maka dalam perjanjian Aqabah tidak menyekutukan Allah SWT. Okey, yang kedua, tidak mencuri, tidak berzina dan tidak mengada-ngadakan dusta dan tidak membunuh anak. Okey, dalam isi kandungan Aqabah bai'ah ikat janji Aqabah yang kedua, melantik Rasulullah sebagai ketua negara, melindungi pertahanan Rasulullah SAW seperti melindungi keluarga sendiri. Okey, ini peristiwa penting semasa hijrah Rasulullah SAW. Yang pertama sekali, benda nostalgia bagaimana Rasulullah SAW berpindah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Yang pertama sekali, Rasulullah SAW keluar rumah bersama-sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, menyusuri jalan yang tidak biasa dilalui oleh orang ramai. Abdullah, putera Sayyidina Abu Bakar, bertugas meninjau situasi di Mekah. Mana Abu Bakar memerintah anak dia Abdullah supaya melihat suasana di Mekah. Maka Asma putri Abu Bakar, putrinya bertugas menyediakan bekalan, dan Amir bin Fuhairah, hambanya, menyediakan kambing untuk susu dan menghilangkan kesan jejak kaki Rasulullah SAW. Bana ini tugas putri Abu Bakar Siddiq untuk apa? Untuk menyediakan bekalan, dan tugas hambanya untuk menyediakan kambing untuk susu dan menghilangkan kesan kaki Rasulullah SAW. Okey, tiba di Gua Sur, apabila Nabi keluar bersama Abu Bakar Siddiq. Maka ketika di Gua Sur, selama 3 hari Rasulullah SAW di Gua Sur, mereka menuju ke Madinah bersama Abdullah bin Uraiqid, seorang musyrikin yang jujur menunjuk jalan. Dan apabila berlaku semasa di Gua Sur, Rasulullah SAW bersama Abu Bakar. Maka semasa berlaku di Gua Sur, Abu Bakar melihat ular yang hendak masuk ke dalam gua. Maka Abu Bakar menutup kakinya dengan
menutup lubang luar gua dengan tapak kaki, sehinggalah tapak kaki Abu Bakar dipatuk ular, sehingga Abu Bakar tidak tahan kesakitan sehingga dia menitiskan air mata, maka terjatuh kepada pipi Rasulullah SAW. Semasa itu Rasulullah tidur di dekat dengan Abu Bakar. Maka bila Rasulullah tersedar tengok kaki Abu Bakar terkena patukan ular. Maka Nabi kata, kenapa kaki kamu wahai Abu Bakar? Maka kata Abu Bakar, aku menutup lubang kerana ada ular nak masuk ke dalam gua. Itu tengok pengorbanan seorang sahabat melindungi sahabat yang lain. Okey, seterusnya pelajar, semasa di Quba, Rasulullah SAW tiba di Quba dan tinggal beberapa hari sana serta telah membina sebuah masjid. Kan, mana kalau jemaah haji atau umrah dia akan pergi ke Madinah, dia akan singgah di Quba, di Masjid Quba, dipanggil Masjid Qiblatain, dua kiblat. Maka di situlah yang pertama sekali Rasulullah sampai di Madinah, Rasulullah membina Masjid Quba. Rasulullah membina sebuah masjid Quba yang tidak beratap atap shila sebagainya, tapi beratapkan pelepah tamar dan lantainya padang pasir. Okey, setiba di Yasrib, yang keempat, setibanya di Yasrib di Madinah, tiba di Yasrib disambut dengan gembira dan berebut-rebut menarik tali unta tunggang Rasulullah SAW dengan harapan baginda akan menetap di rumah mereka. Akhirnya unta Rasulullah menetap di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Bila Rasulullah sampai di Madinah, di Yasrib atau di Madinah, orang-orang Ansar, penduduk Madinah merasa gembira sehingga mereka menyanyikan dengan gembira, tala'al badru alaina mithali yasil wada', sehingga habislah mereka gembira dengan kompas segalanya untuk menyambut Rasulullah SAW dalam keadaan gembira, sehingga mereka mempelawar Rasulullah untuk menetap di rumah mereka. Tapi akhirnya unta Rasulullah SAW berhenti di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Maka Nabi menetap sementara di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Okey, ini peristiwa hijrah Nabi SAW. Daripada 27 Safar, daripada di Mekah, Nabi keluar daripada rumah baginda dan Nabi berada di Gua Sur selama 3 hari. 1 Rabiul Awal memulakan hijrah ke Yasrib ke Madinah. Pada 8 Rabiul Awal tiba di Quba dan mengasaskan Masjid Quba, dan pada 12 Rabiul Awal Nabi SAW tiba di Yasrib dan disambut dengan penuh kegembiraan. Ini salah peristiwa hijrah Nabi SAW. Okey, kesan daripada peristiwa hijrah Rasulullah SAW. Yang pertama sekali dari segi aspek sosial, kehidupan masyarakat Madinah berubah menjadi kepada sistem yang lebih baik daripada sistem akidah, syariah dan berakhlak. Pada perubahan daripada akhlak yang terbaik kepada akhlak yang baik, berubah kepada sistem yang lebih baik dari segi akidah, syariat dan akhlak. Yang kedua, dari segi agama, ajaran Islam semakin tersebar kerana dakwah dapat dilaksanakan secara terbuka. Kalau di Mekah dakwah dilakukan secara sulit atau secara sembunyi. Tapi apabila di Nabi SAW berhijrah ke Madinah atau Yasrib, maka dakwah dapat dilaksanakan secara terbuka. Dari segi kesan, dari segi politik, tertegaknya negara Islam pertama yang berdaulat di bawah pimpinan Rasulullah di Madinah. Negara Islam yang pertama berasas di Madinah. Dari segi ekonomi, kesan daripada peristiwa hijrah dari segi ekonomi, kedudukan ekonomi Islam semakin kukuh melalui sistem ekonomi Islam yang dilaksanakan. Okey, kesan atau iktibar pengajaran daripada peristiwa hijrah Nabi SAW dari kota Mekah ke Madinah. Yang pertama sekali, umat Islam perlulah
kita hendaklah sentiasa bijak membuat perancangan dan menyusun strategi. Maknanya kita nak buat satu perkara, kita kena ada perancangan dan pandai menyusun strategi untuk menentang musuh. Yang kedua, sentiasa bersikap optimis. Mana sentiasa bersikap berlapang dada. Yang kedua, mencari teman yang soleh dan yang baik. Mana kita hendaklah mencari teman yang baik, yang soleh dan baik, supaya kita mendorong kita untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Yang ketiga, yang keempat, sabar dan tabah menghadapi halangan yang menipu kita. Sebab Rasulullah nak pindah daripada kota Mekah ke kota Madinah, banyak cabaran-cabaran yang dihadapi, maka kita kena mencontohi kesabaran dan ketabahan yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Okey, yang kedua, kerana agar supaya contoh untuk mendapat kejayaan. Maknanya kita naklah berusaha untuk mendapat kejayaan. Yang kedua, berusaha untuk apa? Untuk mendapat bantuan, senang mendapat bantuan. Yang ketiga, hidup diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya ini contoh-contoh jawapan lah. Kalau ada kerana, agar, bagi, untuk, supaya, contoh mendapat kejayaan, senang mendapat bantuan, hidup diberkati Allah. Ini formula. Kalau ada soalan iktibar atau pengajaran. Okey. Jadi last sekali, hijrah bermaksud perubahan kepada yang lebih baik. Bagaimana anda dapat merealisasikan pernyataan di atas dalam kehidupan? Ini soalan kebat lah. Bagaimana kita nak ubah diri kita daripada yang tak baik, yang selalu kita buat perkara yang tak baik, kepada perkara-perkara yang baik. Biasa kita buat perkara yang leka, yang lalai, banyak membazir masa, maka kita ubah, kita hijrah diri kita kepada perkara-perkara yang lebih baik, yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sekian, terima kasih. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.